Apa ni? Sekejap akak nak tahu ni. Bila kita letak ada, kita letak upah kat situ kan. Kita letak upah dekat kita punya, kita punya tu, ni cakap pasal kalau letak upah kita naik kan, letak upah. Tapi kalau kita letak kuliah, contoh kuliah tak dapat, dia tak dapat kalau letak kuliah ni. Maksudnya setiap yang kalau kita nak buat macam ni, kita tak perkataan tu kooperasi. Sudah. Kalau kita guna hashtag kooperasi, dia jadilah kooperasi. Akak ada yang ataupun Mimi boleh screenshot ni. Akak ni ada lain. Dengan drive ni. Oh iya ke? Saya kalau akak guna ada orang masuk di situ ya. Akak, telefon Kasim Azri ni tu dia tak boleh nak type sebab dia tengah drive. Mustafa jap. Mustafa tu dia overlap. Inilah nota-nota dengan bukan. Ini dengan sifu. Dia okey lah sikit. Inilah dia sepatutnya. Bukan yang macam tu yang dosa-dosa tu, faham tak? Lain kan? Aku dia dosa-dosa lah. Kenapa pula dia cakap dosa? Rasa macam berdosa sangat dah ni. Jadi sawan. Nak menjadi sawan ke? Sawan kejap Ataupun ni ni sebentar kat lain tu. Kita boleh tengok customer ni. Dia dah cakap dia dapat duit dah ni. Ni Cetek ke mana boleh screenshot. Yang ni pebeta juga. Pebeta Apa dia? Atas. Kalau tak isi dulu tak boleh ke? Saya langkah dulu. Kalau macam tu, iyalah. Siapa nama dia? Customer tu? Bukan yang lain tu. Mustafa. Mustafa. Orang masuk. Hai, Assalamualaikum. Saya kan dah lama dah tak live beberapa hari lah. Daripada Selasa, Rabu, Khamis. 3 hari dah. Sakit hati saya. Banyak benda yang saya nak cerita. Tapi sekejap saya nak buat kerja sekejap Saya Gian je nak bercakap ni. Sekejap Ya, dah boleh ni. Boleh screenshot yang mana nak ambil dia punya tu. Sekejap, akak hantar apa tu? Pergi hantar dulu tapi belum KN lagi kan? Belum KN lagi kan? Tak apa, pergi hantar dulu, orang cari ni jap. Hello, Assalamualaikum. Ya, betul tak? Okey, kenapa tu? Hmm. 15 tahun. Okey, soalan saya sekarang ni, loan akak tu masih berjalan ke ataupun dah stop? Sekarang payslip tak ada potongan pinjaman tu. Tapi apa yang ada akak dapat detect tu? Oh, okey macam ni. Yang itu ahli tahu. Dia sebenarnya macam ni. Bila akak buat loan dengan koperasi, akak wajib menjadi ahli koperasi. Bila wajib menjadi ahli koperasi, akak wajib mencarum setiap bulan tu duit ahli. Yang akak nampak tu adalah duit ahli akak. Tapi bila loan akak habis, tak bermakna akak punya ahli tu akan ikut serta dia. Maksudnya dia tak automatic stop. Jadi sekarang ni cara akak nak stop tu adalah cara dia akak kena buat surat berhenti menjadi ahli. So dalam surat tu akak letaklah tajuk dia berhenti menjadi ahli.
Lepas tu akak buat surat kirim. Ni akak letak bagi tahu loan saya dah habis, jadi sekarang saya nak stop balik. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu akak letaklah nama penuh, nombor IC, nombor telefon yang terkini, alamat yang terkini, alamat surat menyurat kan. Akak sign, akak bagi sekali muka depan account bank yang kita boleh masukkan refund semula duit ahli akak daripada starting first month yang kita potong pinjaman sampailah di end tu. Berapa lama? Kalau 10 tahun, 10 tahun lah. Kalau 15 tahun, 15 tahun kita akan refund balik ke account yang akak bagi tu. Tapi account tu mesti aktif lah. Gitu. Betul. Jadi contohlah macam Baby to You kan, akak boleh screenshot Baby to You, dapatkan, akak nampakkan nama penuh. Masih lagi. Nampak kata jaga hati. Sampai hati. Murah. Bulan 4 betul? Betul. Jadi akan nak check lah kan. Okey macam ni. Okey macam ni, insya-Allah saya boleh tolong akak. Akak WhatsApp ke nombor yang akak call sekarang ni. Akak WhatsApp nama penuh. Akak WhatsApp nama penuh dengan nama penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Nama penuh dengan nombor IC. Lepas tu akak remark situ, saya nak check Mora Saiko Putri dapat ke tak. Akak letak macam tu. Dia kalau tanya dulu lebih kena bayar. Tak adalah. Tak adalah. Gurau je. Tak apa, akak WhatsApp je. Akak nak saya check kenapa, akak remark kat situ. Senang. Saya tahu akak nak apa. Alright. Okay. Okay, bye. Sama. Hello, Assalamualaikum. Salam. Full settlement, koperasi mana kak? Akan nak minta full settlement ke ataupun dah minta full settlement? Oh, okey. Kalau macam tu akak boleh call nombor, saya bagi nombor. Akak ambil 03 2694 2530 30. Alright, sama. Cuba cek yang ni. Ni. Dia ni. Dia begitu dia dapat dah. Dia dapat dia loan. Ya Allah, tak jumpa lah. Kena cek balik lah. Astaghfirullahaladzim. Yang tu ke beta ke tak? Ke beta. Tapi agak tengok sejak buat macam tu kan, yang Mimi buat itu, dia jadilah. Maksudnya orang dah boleh tanya kan, pagi tadi pun dah dapat berapa kan, dah semalam lagi yang kat dah kira semua. Itu baru satu post tau. So kita kena buat tu, akak cakap, ni kena buat satu lagi ni kalau macam ni. Itu baru satu, belum duplicate itu lagi. Okey, tapi yang tu tapi yang tu untuk ni untuk upah. Itu upah. Upah satu lagi yang tu untuk bankrupt. Kan? Kalau yang ni bukan untuk bankrupt, yang ni dia setakat nak settlekan dia punya pinjaman kat luar tu. Masalahnya ada pinjaman yang Yon tu dia nak settle kan. Itu dia buka tak lagi. Dia buat utang baru lagi.
Tapi tujuan dia nak buat ni adalah nak settlekan yang tu. Yelah lebih kurang lah macam tu. Lebih kurang lah macam tu. Memang lah. Kan? Dia cakap kesian lah. Jadi lah orang cari. Yes. Kalau yang hari tu yang memang untuk bankruptcy, memang bank tarik balik nama dia. Maksudnya kita akan dapat customer yang macam itu. Kalau yang macam ni untuk customer yang macam ni. Tu lah cakap, oh ni kalau ni boleh buat, kau boleh tarik result boleh buat macam ni. Tapi ada yang setakat ni daripada Facebook. Orang akak tanya tak daripada mana? Memanglah akak tanya. Tapi akak tahu kalau daripada Facebook dia akan PM dia akan letak hi dan yang ini type tu aku tahu itu daripada Facebook. Kalau sebenarnya itu daripada Facebook. Dia nampak ada jugalah. Ada lah. Kesian dia. Ada seorang settlekan untuk si Chris ayah dia. Tapi kat situ jangka masa dia tu sekejap je lah. Bukannya lama kan. Faham tak? Tak masalahnya akak belik Balik lah kan? Dia tak balik kan? balik. Balik. Dah balik dah? Office balik. Dia balik lah ke office balik. Tu ada orang hai dia. Hai, Assalamualaikum. Tengok, cuba baca apa dia cakap tu. Akak tak nampak apa dia tulisnya. Confirmkan akak tak pakai wifi ni dah. Tak pakai wifi ni. So maksud kita tak pakai wifi ni. Faham tak? Faham tak? Boleh tak? Screenshot tu dah screenshot belum? Letak ke mana tu? Dekat dalam telefon akak. Lepas tu nak ambil macam mana tu? Hantar dekat mana? Lepas tu hantar lah. Hantar ke nombor akak lagi satu lagi. Kat sini tak ada nombor akak. Tak, ada. Malisa bos tu. Ini je kan? Satu je kan? Ada, cubalah baca atas ni tu. Ada tu. Yang menunjukkan dia punya masalah tu. Semua aku send ke semua aku ni. Akak rasa hari tu. Isnin hari tu. Cepat juga. Ya, cepat. Nak tu kecepatannya. Lama-lama dia nak kena Cerita lah dekat live tu. Orang staff saya suruh saya cerita. Okey macam ni. kemarin dulu orang nak apply tu. Cerita pasal tu. Nak sebab nak key in ni. Ke situ. Faham tak? Dari phone akak ke laptop ni. Tak, sekarang ni akak dah tutup. Tu yang tutup. Tak kalau nak. Mana? Oh, gitu je. Oh, daripada sini pun kita boleh buat. Okey. Hai, terima kasih sebab anda menemani saya kerja hari ni walaupun saya rasa tak berapa sihat sangat. Cumanya hari ni saya nak berkongsi tapi saya minta maaf dulu sebab saya sempat live beberapa hari. Saya rasa hari Senin je kot saya sempat live, tapi untuk semalam, hari ni Jumaat, Khamis, saya tak ingat berapa hari. Saya rasa dah 3 hari macam tu saya tak live. Sebabnya tengah baru nak live ada meeting, ada customer datang. Jadi saya tak sempat saya nak live dengan anda. Saya nak share apakah maklumat-maklumat terkini yang saya boleh share dengan anda. Apa yang saya rasa, apa yang kita koperasi kita buat sekarang, apakah habit pelanggan-pelanggan sekarang kan. So itu saya nak share dengan anda. Jadinya hari ni setelah beberapa hari dikepam-kepam apa yang saya nak share dengan anda, hari ni saya nak share kejap Akak rasa macam jauh sangat. Gitu. Okey, anda nampak Boleh nampak. Baik, saya guna stand hari ni. Okey, macam tu. Okey, macam ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini, live kita hari ini diberkati Allah. Pula tu hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Niat saya live bukannya untuk sebab famous ke populariti, tidak, tetapi niat saya nak live, saya nak sharekan dengan anda apakah maklumat-maklumat terkini daripada koperasi ataupun maklumat-maklumat terkini daripada sebab saya daripada direct pada koperasi, maksudnya dalam institusi kewangan, bidang kewangan. Jadi walaupun maklumat yang saya dapat ni, tapi saya yakin anda lagi advance dari saya, anda lagi bijak, pandai daripada saya, tapi apa saya nak sharekan hari ni adalah apakah behavior ataupun tabiat pelanggan-pelanggan yang terkini sekarang ni, yang pada saya sejak daripada pagi, bukan pagi hari ni, pagi minggu sudah, minggu lepas lagi, paginya tu sampai ke petang, setiap hari, setiap masa ada je yang bertanya tentang full settlement, ada je yang bertanya tentang baki, ada je yang bertanya macam, Puan, kalau saya nak overlap macam mana? Jadi saya rasa persoalan tu bukanlah hanya persoalan di sekitar pelanggan-pelanggan yang bertalu-talu call saya, tapi saya pasti persoalan-persoalan tu adalah mesti berkisar, mesti terjadi pada anda juga. Cuma macam anda tak tahu macam mana kita, kalau kita nak overlap, perlu ke kita minta full settlement ataupun perlu ke kita hanya baki saja. Itulah yang berlaku pada saya. Saya akan ceritakan apakah kenapa saya sharekan info tu hari ni. Ada sejarah di sebaliknya. Okey, macam ni. Hari tu saya ada live tentang full settlement. Okey, full settlement. Lagi-lagi tentang full settlement. Hari ni ada sambungan daripada full settlement yang part 1 hari tu. Okey, dia macam ni. Bila okey, sekarang ni bank-bank dah mula promotekan mereka punya loan, dah mulakan promotekan mereka punya rate. Pula tu ramai pelanggan-pelanggan kami koperasi yang di follow up ataupun dipromote lah kan, tanya nak overlap ke tidak ke, nak buat loan baru ke tidak ke, sekarang ni promosi kami tengah berapa hari bulan, berapa rate, semua macam tu. Jadi macam ni, bila bank buat macam tu, masalahnya pada kami yang saya dapat, ini saya cerita pengalaman saya, yang saya dapat adalah customer tak faham apakah proses sepatutnya bila kita nak overlap tu, bila kita nak minta full settlement ataupun bila kita nak tutup loan tu, apakah proses yang sepatutnya, berapa hari proses yang sepatutnya kita sebagai pelanggan hadap. Ini yang bila saya berhadapan dengan pelanggan, bila saya explain, diorang tak faham. Bila tak faham, bila kita kata lambat dapat, mereka tak faham. Jadi bila tak faham, mereka akan marah pada kami. Especially saya lah, sebab saya selalu menjawab telefon, kita explain berapa hari bulan, berapa lama jangka masa kan. Jadi saya nak beritahu anda macam ni, mula-mula sekali bila anda ditawarkan suatu pinjaman, tak kisah daripada koperasi maupun daripada bank, okey, bila anda ditawarkan pinjaman, pula tu anda ditawarkan adalah untuk overlap. Apa makna overlap? Overlap tu Kak, orang dah cari, kena check dekat phone. Tak boleh, sakit mata orang, sakit hati orang nak cari dekat sini. Okey, bila macam ni, bila kata overlap tu adalah maknanya kita tutup pinjaman yang lama yang dalam payslip tu kita tak adakan, kita akan buka akaun yang baru. Okey, itu maksud overlap. Maksudnya yang lama dah tak ada, tak bertindih, kita buka loan yang lama, kita buka akaun yang baru. Itu maksud overlap. Tapi masalahnya sekarang ni lah, yang saya perasan, yang saya duk tengok sekarang ni, adalah di kalangan pelanggan-pelanggan ni, mereka tak faham kita nak overlap, adakah perlu kita minta full settlement? Kenapa kita kena minta full settlement? Okey, kat sini saya nak terangkan kepada anda. Bila anda ditawarkan buat overlap di koperasi ataupun mana-mana bank lah, okey, perkara pertama yang anda perlu dapatkan adalah full settlement. Apa makna full settlement? Akak ada tak contoh yang tadi komentar full settlement tu? Ada tadi sebab tadi orang sign tu ada. Okey, saya ambil contoh ni Alah, ini belum buat surat dia lagi. Belum buat surat. Tanya dah tu.
Berapa ribu tu yang Aini cakap? Oh. Ha. Proceed aje lah, proceed aje. Nanti akak cakap ni. Ha? Negatif. Tak tengok email dia tu. Rasa negatif. Rasa boleh buat loan baru tu. Itu cakap berapa ribu tu. Boleh tu. Okey. Selingan. Okey macam ni. Apakah full settlement? Full settlement ni adalah contoh sekeping kertas. Ini saya bagi contoh untuk Koperasi Kubeta. Okey, Koperasi Kubeta. Dah terang-terang kata ini adalah Koperasi Kubeta. Dekat sini dinyatakan dia ada letak nama penuh anda. Okey, ada letak nombor IC anda. Ada letak berapa bulanan, berapa tahun, harga jualan berapa. Ada letak detail kat situ. Ada letak sekali kalau ada tunggakan, kita letak sekali berapa baki tunggakan. Dan yang paling penting sekali kat sini lah ni, full settlement, ada nampak tak? Full settlement Okey, ada letak sekali berapa baki terkini yang perlu disettlekan. Okey. Dan yang paling penting sekali tentang ciri-ciri full settlement ni saya bagi tahu tentang ciri-ciri full settlement. Ada letterhead ni nama koperasi ni Koperasi Kubeta. Ada bagi nama anda, nama penuh, nombor IC, berapa bulan anda buat loan, contoh 10 tahun. 10 tahun maksudnya 120 bulan. Ada letak kat situ berapa baki terkini yang perlu dibayar. Dan paling penting sekali diletak sekarang, adakah kalau tempat lain nak settlekan di Kubeta. Okay? Ada bagi tahu sekali nama penuh Kubeta ni apa, cek atau draft ni boleh letak atas nama penuh Kubeta. Last sekali mesti left sign. Mesti ada pegawai yang sign. Ini adalah ciri-ciri full settlement. Ada lengkap full settlement macam ni, anda bawa pergi ke mana-mana pun memang boleh tutup. Memang boleh ada cepat apa? Lengkap. Tetapi Betul. Boleh cerita? boleh? Saya sampai masuk. Masuklah. Saya masuk sampai. Tapi dosa ni kami nak. Diorang dah habis. Diorang dah habis. Dan dengan saya, adik lambat sikit je. Sebab diorang banyak orang dah borong semua kan. Banyak kat semua borong. Lepas tu, dia kira dengan saya apa tahu? Bunga kata 4, diorang kesum sikit, RM1 saja. RM1. Lepas tu saya kata, Kak kalau RM1 nak beli apa kak? Tak apalah, dia ambil tempe tu sekali. So dengan tempe tu RM2. Kalau bayarlah sekitar lah kak. Dalam kesum dah lepas. Betul kak? Apa nak balik dia? Betul? Dah macam kurang-kurang. Orang dah macam yang ada pun India yang jual yang mangkuk RM3-5 macam tu je. Oh, memang banyak habis lah. Dia buka tutup. Dia macam dia bukan direct. Dia bukan straight buka. Yeah. Sebab tu dia tengah buat sanitizer, dia tengah buat apa? Yang tu saya tengah beratur tu. Pahala lagi ada tapi tak nak tutup sikit-sikit, tapi dia nak habis tu. Lepas tu dia masuk mungkin 20 orang. Dia bukan macam sesak masuk macam tu. Okay. Dia kalau bahagian basah ada dalam 30 orang. Kalau bahagian sana yang saya tu dalam buah-buahan campur ada dalam 30-20 orang boleh masuk. Macam tu lah. Terus tengok lah. Okey lah. Kesimpulannya itu je yang ada. Speaker lah, berapa? Dia pun RM1. Saya beli tempe lah, je. Dia tak capai, tak berjaya, tak mencapai objektif. Saya miss yang beratur tu je. Tak apalah. Sebab masa Jumaat itu pun akak tahu saya akan jual untuk saya, so saya boleh terus pergi. Jadi saya dah kena sempang. Yelah, sebab mungkin dah lambat dah petang sangat dah kot macam tu. Tak apalah, at least dapat. Okey dah. Okey dah. Tak boleh tahu Mimi datang. Okey macam ni. Sambung balik. Ada pula lah iklan pasal daun kesum. Okey macam ni. Full settlement. Bila anda ada full settlement macam ni, anda pergi ke bank, mana-mana bank, mana-mana koperasi pun memang boleh settle, memang boleh lepas. Sebab apa? Memang inilah dia rupa full settlement yang kita nak, yang kita koperasi ataupun bank nak. Masalahnya sekarang yang saya dekat sini, saya koperasi, saya hadapi adalah bila pelanggan call ni, especially-nya kejap slow sikit suara, akak tak boleh ada gangguan. Okey. Masalahnya yang saya hadapi adalah daripada pelanggan ni, mereka bukan minta full settlement tapi mereka minta baki setakat baki kasar. Banyak call cakap, "Puan, boleh tak saya setakat nak tahu berapa monthly saya, berapa bulanan saya, berapa baki saya." Okey. Kalau anda berpandukan apa yang saya bagi setakat baki kasar dan setakat baki bulanan, amount tu sebenarnya bila anda bawa pergi
ke bank ataupun koperasi sebenarnya tak lepas pun. Itu hanyalah anggaran bagi kasar. Dan itu bukanlah orang kata bukanlah 100% tepat. Tidak, bukan tepat, tak boleh guna pakai. Yang anda perlu pakai adalah ini, full settlement. Perlu ada letterhead koperasi tu ataupun bank tu, ada letak expire date nak kena bayar bila, ada pegawai yang tanda tangan, ada letak nama penuh. Kalau kita nak buat cek ada nama apa, itu full settlement. Yang betulnya ada full settlement ni anda boleh buat pergi mana. Tapi berbeza dengan setakat baki yang saya dapat kan, bila saya tanya pelanggan kenapa nak minta baki, dia cakap macam ni bank, macam ni puan, saya ada buat loan dengan bank rakyat. Ni saya cakap direct bank mana memang saya dapat ni, memang saya cakap direct. Saya buat loan dengan bank rakyat, tapi bank rakyat sekarang diorang buat promosi, diorang kata saya perlu tanya puan berapa bulanan saya, berapa baki saya. Lepas tu cakap, habis tu dah dapat tahu tu nak buat macam mana. Bila dah dapat tahu tu cakap, saya terus bagi bank rakyat dah boleh luluskan dah. Saya cakap macam tu je kan, soalan saya macam tu je. Saya macam tu sebab apa? Macam ni, kami di koperasi, problem kami yang kami sekarang hadapi adalah bila bank rakyat, contohlah bank rakyat, buat keputusan untuk bagi terus luluskan loan anda, disburse loan anda, hanya berpandukan kata-kata anda verbal. Kita tak nak pakai macam tu kita nak pakai ni, kita ada bukti. Kita nak perlukan bukti sebab kat sinilah segala-galanya ada. Anda boleh tahu berapa rebate anda, anda boleh tahu ada tak ada kena cas lain. Anda boleh tahu ada tak anda tunggakan kat sini, semua ada. Tapi kalau berpandukan baki, anda pun tak tahu berapa loan dulu, berapa bulanan, berapa rate. Tak boleh tahu sebab dekat settlement kat sini yang saya pegang ni semuanya ada kat situ. Ni, semuanya ada kat situ. Masalahnya sekarang bila bank buat keputusan untuk teruskan approvekan loan anda berpandukan verbal anda, bila anda tanya saya berapa puan bulanan, berapa baki, bila saya cakap macam tu je, anda bagi terus baki tu bagi terus pada bank, bank boleh terus luluskan. Memanglah loan anda lulus. Saya tahu ramai customer yang kena macam tu, memang lulus, anda pun dapat cepat dapat duit, saya tahu. Okey, masalahnya sekarang 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, ada yang tu setahun kemudian. Ni saya cakap betul saya cakap betul ni. Anda elok anda share apa yang saya nak cakap ni. Saya cakap dah nak point dah ni. Okey. Masalahnya bila bank tutup koperasi kami, maksudnya tutup loan anda dengan kami, dengan koperasi, tanpa adanya full settlement ni, apa yang berlaku pada pelanggan dan pada kami? Ada dua efek golongan, daripada pelanggan pada kami koperasi. Okey, pada bank dah lepas dah. Ni saya cakap betul ni. Bank dah lepas dah. Mereka punya tanggungjawab dah lepas. Tapi apakah kesan negatif, bukan kesan positif Ni saya beritahu betul-betul kesan negatif pada koperasi dan pada pelanggan. Saya cakap senang, ukhuwah sekarang ukhuwah, saya highlightkan ukhuwah. Okey, dan kebanyakan pelanggan yang saya dapat adalah direct buat loan, direct buat loan daripada bank rakyat. Ni saya cakap direct. Saya cakap direct bank rakyat, buat luluskan anda punya loan di kami koperasi ukhuwah. Apa yang berlaku pada kami? Ada yang kes saya dapat setahun kemudian dia call tanya marah-marah. Tahu tak dia tanya apa? Dia cakap, puan, saya ni dah setahun tau saya buat loan dengan ukhuwah. Kenapa bulanan saya masih dibayar? Kenapa bulanan saya masih potong? Kenapa tak stop? Puan tak nampak, tak tahu ke saya dah bayar? Saya buat loan dengan bank rakyat, saya dah bayar semua. Itu satu kes, setahun. Ada kes yang lain tu 2 bulan. 2 bulan dah buat loan, dah selesai pun loan dengan bank rakyat, tapi kes yang sama adalah bulanan anda di ukhuwah di ukhuwah masih lagi dipotong. Pada masa yang sama di bank rakyat dah berjalan, pada masa yang sama di ukhuwah masih lagi dipotong. Okey, bila saya cek sebab perkara ni, kes ni bukan 1-2 kes. Bukan 1-2 kes nampak macam marah, tapi tak, ni saya bagi tahu betul-betul. Akibatnya kalau anda tak faham apa SOP yang sepatutnya bila anda buat full settlement, bila anda nak overlap. Okey, akibatnya adalah di pihak anda, di pihak pelanggan, anda masih lagi perlu potong setiap bulan. Sebab apa? Sebab bank dah pun tutup, dah pun bayarkan amount pinjam, amount baki tu yang anda, contoh anda minta pada saya, ramai customer minta pada saya, cek puan, dia kata cek saya punya berapa bulanan, cek saya punya berapa baki. Nak tahu tu je, nak tahu 2 tu je. Okey, pada masa tu saya tak tahu lagi. Ni kes saya tak tahu lagi tau.
Saya pun cek, okey saya beritahu. Okey, lepas tu senyap. Lepas tu 3 bulan kemudian call balik saya tanya, "Puan, demam marah. Apa pasal masih potong lagi?" Bila saya cek, rupanya saya cek pula dengan customer, saya tanya, masa buat loan dengan bank rakyat hari tu, ada tak bank rakyat minta full settlement daripada ukhuwah? Ada tak? Ada tak minta settlement daripada ukhuwah? Jadi saya cakap ukhuwah, saya tak nak cakap operasi lain. Jawapan tak ada pun puan, sebab bank rakyat kata boleh terus deduct je daripada amount yang puan bagi tu. Bila macam ni, bila bank buat keputusan macam tu, sebenarnya pembayaran tu bukanlah pembayaran yang detail, bukanlah baki yang detail. Maksud baki yang detail, kita dah tolak rebate, kita dah tolak itu, kita dah tolak ini. Banyak lagi rebate yang kita bagi. Tetapi bila anda bagi amount baki verbal daripada saya, bagi terus pada bank, itu bukanlah amount full settlement, itu hanyalah anggaran baki kasar. Anggaran baki kasar ni belum tolak rebate, belum tolak itu, belum tolak ini. Banyak lagi yang kita nak tolak, kan? Bukan hanya setakat kiraan baki kasar dah dapat pak, okey terus bagi pada bank, bank terus luluskan, approve. Masalahnya bila bank buat macam tu, bank tak bayar penuh pada kami koperasi. Contohlah baki settlement anda contoh 10,000. Okey, bila saya buat anggaran baki kasar, saya kira contoh 8,000. Okey, 8,000. 8,000 ni anda bagi pada bank, bank terus bayar 8,000 pada kami koperasi. Masalahnya bila kami cek balik full settlement, rupanya amount full settlement bukanlah 8,000 tetapi 10,000. Maksudnya kat situ tak cukup lagi 2,000. 2,000 ni selagi anda tak bayar, ini terjadi sekarang terjadi duk marah maki hamun ukhuwah sekarang ni. Saya pun tak puas hati juga ni, ramai-ramai yang duk maki-maki hamun ni yang ramai-ramai duk maki hamun ni, mereka mengatakan kita orang ni puan, saya ni dah bayar dah ukhuwah, dah buat full settlement, kenapa potong lagi? Masalahnya tadi tu bila 2,000 tadi tak cukup, selagi anda tak bayar 2,000 pada kami, selagi itulah potongan anda masih berjalan macam biasa. Dan dalam masa yang sama, potongan anda dengan bank rakyat pun dah berjalan. Okey, pun dah berjalan. Masalahnya selagi anda tak potong, selagi itu berjalan, selagi berjalan itulah selagi anda duk maki-maki hamun koperasi, duk maki-maki hamun koperasi, duk tanya kenapa puan tak settlekan, kenapa tak stop lagi potongan saya, apa koperasi ni saya dapat itu dah kebuluh sangat ke dengan duit orang ni, kita orang gaji ni potong lah. Ada yang cakap macam tu. Padahal bila saya cek siasat betul-betul, rupanya kesalahan ni je, satu je, tak minta settlement. Bila saya tanya kenapa tak minta settlement, cakap apa? Puan, dia kata 2 minggu baru dapat settlement. Ada yang kata 7 hari puan dah dapat settlement. Koperasi ukhuwah ni lambat sangat, saya tak boleh tunggu. Bank pun kata boleh luluskan bila saya bagi baki je, saya pun proceed. Ni masalahnya. Bila saya dapat kes yang macam ni, apa lagi saya akan siasat betul-betul. Rupa-rupanya dia tak minta settlement. Itulah, kalau itulah bahananya. Bila anda nak overlap tapi anda tak minta settlement, dalam masa sama bulanan anda masih berjalan, dalam masa yang sama bulanan anda dengan bank tu pun masih berjalan. Tu siapa yang rugi? Ukhuwah tak rugi apa-apa, koperasi tak rugi apa-apa, bank pun tak rugi apa-apa. Yang rugi siapa? Anda. Sebab bila kami cek balik, rupanya lagi 2,000 tu tak cukup bayaran anda pada kami. Bila nak cukup, kalau anda tak nak bayar cash 2,000, anda kena bayar macam mana? Potonglah gaji macam biasa. Kalau setiap bulan tu kita tengok 300, potonglah 300 tu selama contoh 5 bulan ke 6 bulan, nak cukup lagi 2,000 tu. Siapa yang rugi sekarang ni? Jadi untuk anda, untuk peminjam, jadilah peminjam yang bijak. Jadilah peminjam yang cakap buat tindakan tu, buat tindakan yang betul. Jangan main tala, jangan main ikut sedap je itu. Tapi bukanlah saya nak salahkan pelanggan, tidak. Pada saya pelanggan bab-bab macam ni mungkinlah tak tahu, tapi yang perlu tahu, yang perlu bagi educate anda adalah di institusi kewangan. Macam saya, kalau ada berusaha dengan saya akan bagi tahu anda daripada A macam ni, B macam ni, C macam ni, baru jadi Z. Kalau kita nak terus A jump terus ke Z, tak jadi. Itu kalau saya akan explain daripada A sampai Z. Tapi saya tak tahu, Allahualam, kalau di tempat lain adakah mereka akan explain benda yang sama macam saya explain, saya tak tahu, kan? Tapi itulah yang berlaku sekarang ni. Ya Allah, itulah yang akak tu phone tu dekat tepi tu boleh jatuh tu.
Itu yang berlaku sekarang ni. Kalau anda nak buat buat overlap tapi anda tak minta pun full settlement tu. Kenapa? Dengan alasan 14 hari lah puan, 7 hari lah puan. Ni saya nak cakap dengan anda Ni saya nak cakap dengan anda. Tempat lain dekat luar saya tak nak sebutlah nama, sebulan baru dapat. Masa PKP memang kata tak layan. Lepas habis PKP nak minta settlement pun kena apa? Kena request by email. Kalau call tak ada orang jawab. Kalau nak request settlement melalui email dan mestilah sebulan tunggu. Sebulan. Tapi pada saya, kalau dah satu tempat tu dah menetapkan berapa jangka masa dia, itu memang hak dia lah. Kita ikut je lah. Pada saya tak apalah, kita ikut je lah. Kita follow je lah. Kita nak tutup, kita yang buat. Tak boleh kita follow, asalkan kita ikut tu, kita ikutlah prosedur dia. Kita janganlah main langkah. Ingat main langkah tu bagi senang kita. Tak, bukan lagi senang. Tengok sekarang ni koperasi upah dah dicerca, dah dimaki hamun. Dia cakap tu lambat, ini lambat, dengan kata Mora dia tak dapat. Tak, padahal Mora tu kenapa tak apply? Kan, kenapa tak apply? Bila kata puan kena SMS lah seorang-seorang customer, puan kena tengok seorang-seorang customer. Mana ada, tak boleh, tak sempat nak bagi tahu. Kami ni bukannya bank. Masa PKP dekat area kami ni, medan tuanku ni, di tempat ni sebelah hotel kami ni dikuarantikan peserta pula pesakit COVID yang positif dikuarantin di sebelah office kami. Dah tak boleh, dia dah jadi waktu tu red area black area, lebih kurang macam tu. Kami tak boleh masuk. Semua benda ada di office. Masa PKP, siapa dia nak datang office, siapa dia yang boleh datang office? Hanya beberapa orang, itu pun seminggu sekali je boleh datang. Kan? Ini pula ada kata komplain dengan saya. Sepatutnya puan masa PKP, masa Mora hari tu, ini saya cakap selingan dengan Mora masa Mora hari tu patutnya sebagai koperasi kena call seseorang customer, koperasi kena SMS seseorang customer nak tanya sama ada berminat ke nak join Mora, nak ke tidak join Mora ni. Dengar sini, kami ni bukan bank kami ni koperasi Kita masa PKP pun kita tak boleh nak datang office pun tak boleh. Nak call satu-satu. Ya Allah, janganlah macam tu. Tengoklah dekat social media mana yang boleh dapatkan maklumat tu, cari kontak balik orang tu. Janganlah macam nak mengharapkan seseorang. Tak sempat. Berapa puluh ribu pelanggan yang kami ada, tak boleh nak buat macam tu. Jadi saya nak simpulkan kat sini adalah bila jadi satu-satu perkara macam ni, contoh macam Mora, contoh macam full settlement tadi, mesti confirm akan salahkan upah, confirm salahkan koperasi. Tak nak salahkan diri sendiri dulu ni. Diri sendiri tak nak salahkan dulu, nak salahkan orang lain aja. Sama macam full settlement, duk marah-marah, maki hamun. Saya yang jawab call ni, saya yang kena marah. Ni saya ni, ada yang minggu lepas saya ada share. Dia cakap apa dia cakap puan ni sebagai puan ni nama je kerja dekat koperasi, tapi tak boleh, puan tak layak nak jadi pegawai koperasi. Dia cakap saya mangkuk, macam tu kan, masa tu lah. Tapi tak apalah, saya dah maafkan dia. Tapi saya nak beritahu anda akibat daripada mungkin anda sebagai pelanggan tak tahu SOP ni, okey. Tapi yang sepatutnya bertanggungjawab, yang sepatutnya beritahu, sepatutnya educate anda adalah daripada institusi kewangan tu yang nak buat tu. Contoh anda apply loan di koperasi A, nak tutup loan anda di koperasi B, okey. Sepatutnya koperasi A kena bagi tahu, okey, ni kena minta ni, ini kena buat ni, nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, sepatutnya kan. Barulah anda boleh tahu, rupanya rules dia macam tu. Rupanya kena minta full settlement. Full settlement pula dalam masa 14 hari, full settlement pula ada masa sebulan. Ikutlah pada tempat tu kan, follow je lah tempat tu. Bila dah dapat full settlement, bagi balik pada koperasi A tadi, boleh koperasi A boleh apa? Boleh tutup koperasi tu, boleh bayar pada koperasi tu. Ikut base pada full settlement yang betul, yang sah macam ni. Ni yang sah, ada tiap letak sekali berapa hari bulan. Mestilah dibayar sebelum berapa hari bulan. Kita kena tengok kat sini. Kalau ada expired date, contoh sekarang ni letak sini 7 Ogos. Sekarang ni kita berapa hari bulan? 24 hari bulan 7. 24 hari bulan 7 ini bolehlah pakai lagi. Tapi andai kata dah expired full settlement ni, tak bolehlah nak proceed juga. Kenalah minta yang lain daripada koperasi tu. Koperasi tu kena keluar yang lain, sebab dia kena kiraan yang lain pula. Dia tak boleh pakai angka yang sama. Kebanyakan customer bila saya cakap tak boleh, kena minta full settlement yang lain, kena, sebab dia dah expired date. Ada pula yang cakap dengan saya, alah puan, tak apalah puan, tutup mata je puan koperasi, kita bayar je.
Janganlah macam tu. Ini bukannya pinjaman perseorangan, bukannya pinjaman peribadi yang kita boleh tutup mata, kita tak nak bayar. Yang boleh kita tutup mata, kita boleh direct je minta macam tu. Tak, bukan macam tu. Koperasi ni ibaratnya macam bank, tapi yang bank yang kedua, bank yang tak berapa straight sangat. Untuk orang-orang yang blacklist, untuk orang yang secret, untuk orang yang ada bankrupt, untuk orang yang ada SAA, untuk orang yang banyak tak lepas di bank, yang komitmen luar, semua dia ambil kira. Tapi di koperasi lepas. Itulah fungsi koperasi. Kalau tak lepas koperasi, itu yang kita takut. Kalau pelanggan ni yang berkelayakan dia pergi ke alung, pergi ke tempat-tempat yang tak sah. Macam koperasi kami ni berdaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Maksud berdaftar tu apa? Maksudnya koperasi kami ni memang sah, memang kita providekan loan untuk kakitan kerajaan. Cari tempat yang betul-betul sah. Jangan main hentam, main tengok je macam tu, tak boleh. Sama juga dengan full settlement. Kita nak tutup, kita nak bayar koperasi tu, kita ikutlah standard operasi dia apa. Kena minta full settlement. Ni minta lah full settlement. Tak ada full settlement ni pergi mana-mana tak boleh. Tapi masalahnya yang kami sekarang koperasi hadapi adalah pelanggan nak tutup koperasi, nak bayar koperasi, tapi tak nak minta full settlement. Dia tak nak minta full settlement. Dan satu lagi, disuggestkan oleh bank tu, kata tak apa, dah tahu baki kasar dan dah tahu berapa bulanan, okey dah boleh tutup. Tak boleh. Jawapan saya tak boleh. Yang saya lagi best yang adalah apa tahu? Lagi best yang adalah bank bayar direct pada akaun koperasi, dengan tak announce-nya, dengan tak bagi apa-apa, bagi bukti pembayaran, tak ada. Tahu-tahu je bila kami check di akaun bank kami, kan ada masuk duit. Kita kena check pula. Sepatutnya bagilah tahu apa prosedur dia. Sepatutnya bila anda dapatkan settlement ni, contoh Kobeta kita buat loan upah, kita nak tutup Kobeta, kita nak overlap Kobeta ni. Maksudnya kita nak bayar Kobeta ni. Apa yang kami perlu buat adalah kami akan buat cek pada Kobeta. Dia dah bagi nama penuh kat sini. Kami bawa cek tu berserta dengan full settlement ni. Berserta dengan full settlement ni bagi pada Kobeta untuk Kobeta mengesahkan. Bila dia kata, oh okey ni betul, ni tepat, okey ni boleh, dia ada pegawai sakat, ada letterhead semua, ada amount boleh pakai sebab dia boleh expired, barulah Kobeta boleh terima, barulah pembayaran tu dikira dah diterima. Dan pada waktu tu, bila ini pengalaman saya pergi pada bank kan, bila kita dah bagi pada Kobeta, pada waktu tu juga Kobeta akan bagi resit pembayaran pada kita. Resit pembayaran tu yang perlu. Sebabnya kenapa Kobeta boleh keluarkan resit pembayaran? Sebab kita dah datang pada dia bawa dua benda yang utama. Memang yang kalau kita buat full settlement atau overlap, apa benda dua benda yang kita kena bawa. Yang pertama ni full settlement yang kena minta ni. Yang kedua cek. Adanya dua ni kita bayar pada Kobeta, Kobeta boleh terima, dah kira disahkan pembayaran tu, dan Kobeta akan keluarkan resit pembayaran. Resit pembayaran ni lah, okey, anda sebagai pelanggan anda boleh simpan untuk rujukan anda. Kan? Jadi kebanyakan sekarang ni kes-kes yang saya kena marah, bukan saya je, kami lah, senang kami koperasi kena marah adalah apa? Potongan masih berjalan. Kenapa potongan masih berjalan? Bila kita cek rupanya bank yang dah bayar pada kita tanpa inform pun ada benda ni. Memanglah tak ada benda ni, nak bagi macam mana? Sebab dia tak minta pada kita. Bank yang suggestkan pada pelanggan, okey tak payah minta full settlement, baki je pun ada. Saya cukup pantang betul bercakap macam tu, kan? Sebab dia dah menyusahkan kami. Sebab apa? Pelanggan akan nampak kami koperasi yang tak betul buat kerja. Sebab apa? Bila pada pelanggan, bank dah bayar pada koperasi, sepatutnya koperasi janganlah bayar bulanan setiap bulan, betul tak? Tapi apa yang berlaku pada pelanggan-pelanggan ni adalah bayaran bulanan masih berlaku. Dan bila tengok pembayaran masih berlaku, siapa yang salah? Pelanggan akan salahkan semula koperasi ni. Kan? Dia tak salahkan pada bank ni. Dia tak tahu. Sekarang ni pelanggan tak tahu. Jadinya bila disalahkan koperasi, bila kita cek rupa-rupanya bank bayar tanpa bagi tahu pada kita. Bila kita cek balik, rupa-rupanya bank bayar bukan amount yang penuh, bukan amount yang betul. Maksudnya tak cukup bayaran. Kebanyakan kes yang saya cek, yang saya siasat adalah tak cukup bayaran. Bila tak cukup bayaran, kami koperasi kenalah continue bulanan tu. Sebab tak cukup lagi bayaran. Contohlah tadi 2,000 lagi kenalah potong. Kena potong sampai habis cukup bayaran tu. Itu yang berlaku sekarang ni. Jadi untuk anda yang anda nak cari
apa cakap, nak kurangkan bulanan, anda dah dapat jumpa tempat yang rate murah pula tu, sekarang koperasi anda mungkin rate mahal. Pada waktu ni lah anda nak tutup, anda jangan risau, anda minta je full settlement tempat tu. Dia lambat macam mana pun, macam saya cakap contoh tadi, lambat macam mana pun dia tetap akan bagi pada anda. Dia tetap akan bagi pada anda. Dia takkan dia simpan lama-lama, tidak. Dia tak simpan lama-lama, dia tetap akan bagi pada anda. Okey. Masalahnya kita sekarang kita tak tahu kalau kita nak overlap apa benda yang kita nak kena sediakan. Jadi saya dah share kepada anda kena dapatkan full settlement. Kena dapatkan. Anda tolong bagi tahu pada kawan-kawan, tolong sharekan video ni. Manalah tahu, sebab pengalaman saya dalam bidang loan ni, kebanyakan pelanggan saya, mereka tak suka kalau kawan-kawan saudara mereka tahu yang mereka buat loan. Okey, kebanyakan, saya tak cakap semua tapi kebanyakan ada, tapi ada juga yang datang office datang jumpa dengan saya, ada bawa kawan-kawan, ada bawa family, ada juga, tapi kebanyakan kes yang saya tengok mereka tak suka kawan-kawan mereka satu office ke ataupun keluarga mereka, pasangan mereka suka mereka tahu mereka buat loan. Itu reason mereka sendiri, wallahualam saya tak tahu kenapa. Jadi bila macam tu, kawan-kawan kita tak bagi tahu kita mereka nak guna duit. Mereka ada masalah, rupanya ada masalah sikris, mereka ada masalah sitos, mereka ada masalah bankruptcy, mereka ada masalah saman SAA. Nanti saya ceritakan apa tu SAA. Okey, tapi mereka tak tahu nak cari macam mana, tapi nak guna duit. Apalah salahnya anda sharekan saya punya video ni. Mana tahu anda tak bercakap dengan dia pun tak cakap anda, tak tahu apa masalah masing-masing. Okey, tapi bila anda sharekan video ni, kawan anda yang dengar ni dia tahu apa yang dia kena buat. Bila tahu apa yang dia kena buat, barulah dia buat dengan cara yang betul. Tak kena bayar pun anda share ni. Just share, tekan butang share situ, share kepada kawan-kawan anda. At least mereka tahu apa yang mereka kena buat. At least mereka tahu apakah SOP yang betul untuk buat overlap tu. Jangan main pakai redah je. Kita pun nak kena ada ilmu juga. Sebagai pelanggan kita kena ada ilmu, baru senang kita ni tak kena tipu. Kes-kes yang saya dapat baru minggu lepas, polis dia call saya, dia cakap, Puan, saya nak tanyalah Puan, macam ni Puan, saya kan ada satu loan, dia kata waktu tu koperasi Petronisa. Okey, dia kata masa tu saya buat loan dengan Petronisa. Dia cakap saya buat loan dengan Petronisa, tapi loan saya berjalan cantik. Tapi saya nak tanya Puan, bila saya buat kali kedua tu, pegawai tu cakap saya ni buat overlap kan, tapi kenapa saya tengok bulanan saya tu masih sama. Lepas tu dia cakap bila dia dapat bila saya punya loan tu dah lulus, kenapa dia suruh saya bagi kad ATM pada dia sekali dengan password. Ini cerita minggu lepas, tapi polis ni cerita saya minggu lepas, tapi kes ni berlaku berapa tahun yang lepas. Tapi dia dari start daripada berapa tahun lepas sampai lah minggu lepas tu, dia tanya adakah dia kena tipu, adakah dia kena dengan scammer kan. Tapi dia cakap memanglah saya pun polis, tapi saya polis bahagian lain, tapi dia tak tahu adakah dia ditipu. Bila saya siasat, ya memang betul kena tipu. Sebab apa dia kena tipu? Dia tak tahu yang sepatutnya janganlah bagi kad ATM kita tu berserta dengan password tu, janganlah bagi pada sesiapa meminta. Jangan bagilah, kesimpulannya jangan bagi. Kalau bagi tu dah kira salah, kalau bagi tu dah kira tipu. Kalau anda yang ada masalah, contohlah bankruptcy, anda nak minta saya selesaikan masalah bankruptcy anda, saya tak ada hak langsung, saya tak berhak pun nak minta kad ATM anda. Apatah lagi nak minta password anda, tak boleh sama sekali. Itu sangat sulit. Kalau saya minta dengan alasan contoh koperasi akan luluskan, kalau pelanggan bagi password dengan kad ATM, itu semua tipu. Saya nak beritahu anda, itu semua tipu. Anda tak berhak bayar saya 1 sen pun, dan saya tak berhak, saya tak boleh nak minta anda 1 sen atas perkhidmatan saya. Tak boleh. Sebab apa saya cakap? Sebab saya ada majikan yang bayar saya. Okey, saya kat di sini apa peranan saya? Membantu anda menyelesaikan masalah anda. Okey, yang berkaitan dengan masalah, ada sikris, ada sitos, ada SAA, ada saman, ada yang bankruptcy yang terbaru. Banyak saya handlekan kes bankruptcy. Ada yang belum aktifkan angkasa, ada yang baru nak aktifkan angkasa, ada yang dah pun aktif angkasa tapi tak tahu nak buat cara macam mana. InsyaAllah pengalaman saya, ilmu saya ada, saya boleh bantu anda.
Tapi anda berhati-hati kalau anda berjumpa dengan pegawai-pegawai yang minta duit secara terang-terangan ataupun sembunyi ataupun secara halus, minta duit dengan macam-macam alasan mereka bagi. Antaranya saya ingat ya, yang tadi tu untuk koperasi luluskan. Kalau anda tak bagi duit ataupun anda tak bagi kad ATM dengan password, koperasi tak akan luluskan. Ada yang tu yang menipu sampai kata ini untuk insurans. Anda kena bayar insurans pada koperasi dulu. Kalau anda tak bayar insurans, loan anda tak boleh lulus. Ada juga yang macam tu. Tapi pelanggan yang saya tengok, bila saya tanya, percaya ke? Percaya puan, sebab itulah saya bayar. Berapa kena bayar? 700. Habis buat loan ni untuk apa? Buat loan ni saya tak ada duit, saya nak bayarkan saya punya ni. Habis kalau tak ada duit, kenapa bagi dekat ejen tu? Saya tak tahu, saya kena tipu. Itu masalah orang kita, itu masalah yang saya nampak pada pelanggan. Mereka cepat percaya, mereka cepat cepat percaya. Dan satu lagi, sebab apa? Kita tak ada ilmu. Kita tak ada ilmu yang kita tak tahu waktu tu kita sedang ditipu. Kita tak ada ilmu yang kita tak tahu, tak ada ilmu yang sepatutnya apakah step by step ataupun SOP yang kita kena buat. Apakah langkah-langkah dia, kita tak tahu. Sebab tu kita senang ditipu, kan? Jadi untuk anda yang mungkin anda ada masalah yang anda tak boleh nak selesaikan, ataupun sekarang ni yang latest latest bankruptcy saya selesaikan, dan latest juga hari ni saya selesaikan satu kes berkenaan dengan Along. Untuk pengetahuan anda, saya bekerja koperasi ni dah 14 tahun. Dah 14 tahun lebih. So kes-kes berkaitan dengan Along yang hari ni yang terbaru saya handle ni adalah bukan kes yang pertama. Dah banyak dah kes. Banyak dah kes. Jadi ini yang terbaru yang kita cepatkan proses dia. Macam mana kita buat, kita cepatkan, kita dah skip banyak tempat. Okey, sebab Along bagi tempoh masa ini dah paling orang cakap dah paling had dah. Along bagi tempoh masa pada pelanggan saya ni kena bayar dalam minggu depan. Kalau tak bayar juga, ada sih tahu jawapan dia. Kalau tak bayar juga, sebab kes ni dah lama dah. Pelanggan tu cakap saya, dah lama dah puan, tolonglah puan, tolong saya. Jadi dia baru hantar hari Rabu, tak silap saya. Hari Rabu macam tu baru hantar pada kita. Hari ni alhamdulillah dah lulus. Hari ni dah lulus. Jadi insyaAllah dah lulus hari ni, kita boleh dah terus bagi duit kepada dia. Dan dia nak settlekan dengan Along boleh. Kalau dia nak minta kami koperasi nak tolong settle pada Along tu pun boleh. Tapi kebanyakan pelanggan yang saya handle kes Along yang macam ni, kebanyakan mereka adalah mereka nak settlekan sendiri. Inilah kes-kesnya. Anda yang saya nampak, saya kesian lah pada pelanggan ni kan. Mereka semua adalah kaki tangan kerajaan. Mereka boleh buat personal loan di bank, mereka boleh buat personal loan di koperasi tapi tengoklah koperasi yang berdaftar. Jangan main taram. Ataupun satu lagi institusi kewangan yang contoh pinjaman wang berlesen, ataupun anda tak tahu sebenarnya pinjaman wang berlesen itu adalah di sebaliknya adalah Along. Kebanyakan macam tu. Kebanyakan macam tu. Tapi yang saya nampak pelanggan-pelanggan saya ni adalah mereka sebenarnya ada banyak pilihan. Mereka sebagai kaki tangan kerajaan, anda sebagai kaki tangan kerajaan, anda ada banyak pilihan. Yang pertama, anda boleh pergi ke bank kalau anda tak ada masalah. Kalau anda tak ada komitmen luar yang banyak, anda boleh pergi ke bank. Yang kedua, kalau bank anda tak lepas, anda ada masalah sitos, ada masalah macam tadi SAA itu apa, kena sama mahkamah. Sama mahkamah ni kalau anda tak settlekan, ikut due date yang bank bagi, bila masa anytime anda boleh dikenakan bankruptcy. Okey, bila dah bankruptcy, satu apa pun tak boleh jadi. Ibaratnya macam anda bukan warga negara Malaysia. Maksudnya apa? Anda nak pergi sana tak boleh, anda nak buat tu tak boleh, nak pinjam, nak beli kereta tak boleh, nak beli motor tak boleh, nak ni Maxis pun tak boleh, dan ni nak untuk bil Selcom pun tak boleh untuk bankruptcy, kan? Jadi untuk anda yang kaki tangan kerajaan ni yang saya nampak, mereka mungkinlah mereka tak tahu ada wujudnya koperasi. Saya yakin ramai lagi tak tahu. Yang koperasi ni diwujudkan tujuannya untuk membantu mereka kaki tangan kerajaan ni yang bermasalah. Contoh dari segi tadilah sitos, ada saman, ada bankrupt, kan? Masih lagi boleh apply, masih lagi boleh memohon loan di mana? Di koperasi. Koperasi ni apa? Koperasi adalah kita providekan loan, tetapi kita berdaftar. Masuk berdaftar tu kita di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, SKM. Di SKM kalau anda Google,
Kalau anda Google SKM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ataupun kalau anda Google angkasa, okey, dua yang saya sebut ni sangat berkait rapat dengan koperasi-koperasi. Okey, sebab daripada dua tempat ni lah anda boleh cek sama ada koperasi yang anda apply loan tu wujud ataupun tidak, sama ada dia memang berdaftar di bawah dua tempat ni ataupun tidak. Anda boleh cek juga sama ada koperasi yang anda berurusan tu memang berdaftar, memang sah, memang betul, memang providekan loan untuk kakitan kerajaan. Masalahnya yang saya nampak pada pelanggan-pelanggan ni adalah mereka tak tahu nak cari cara macam mana. Mereka tak tahu tempat yang mereka berurusan tu memang betul atau tidak. Sebab sebelum ni mereka tak pernah dengar pun nama tu. Macam contoh Ukhuwah. Kalau saya pergi mana Ukhuwah dulu kan, saya pergi, orang tak tahu koperasi Ukhuwah tu apa. Sampai sekarang ni saya sangat yakin, saya sangat percaya ramai lagi orang tak tahu kewujudan koperasi Ukhuwah. Sedangkan kami dah bertapak lama daripada tahun 1998, dan saya mula bekerja di koperasi ni start daripada tahun 2006 saya dah mula bekerja di koperasi ni. Jadi saya sangat yakin sekarang ni dalam kita tahun 2020 masih ramai lagi yang tak tahu akan kewujudan koperasi Ukhuwah, kewujudan koperasi Kobeta, kewujudan koperasi Koputeri. Tak pernah dengar. Saya yakin ramai lagi yang tak pernah dengar. Okey, jadi bila tak pernah dengar, anda tak tahu sama ada koperasi ni betul ke tidak, memang wujud ke, memang dia ada ke, memang dia bagi provide loan untuk kakitan kerajaan ke. Ini kebanyakan feedback yang saya dapat bila saya bawa nama koperasi ni pergi tempat-tempat lain, mereka tak tahu. Jadi cara mana untuk anda yang tak tahu nak cek macam mana sama ada koperasi ni dia memang beroperasi ke, dia memang wujud ke, dia memang berdaftar, dia memang sah di sisi undang-undang tidak. Anda boleh cari di tadi dua tempat tadi, di Angkasa dan di Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Anda boleh cek, anda boleh tengok dekat situ, anda just Google saja. Okey, jadi bila kita ada ilmu-ilmu nak mencari itu, barulah kita ni sebagai pelanggan, sebagai peminjam, kita tak mudah kena tipu. Sebab bila anda cek dengan dua-dua tempat ni tadi, anda boleh tahu berapa saham dia, siapakah dia punya lembaga pengarah. Kita boleh tahu dia beroperasi di mana. Saya macam ni, untuk pelanggan-pelanggan saya yang memang berurusan dengan saya, kalau mereka ada di sekitar KL dan Selangor, saya sangat mencadangkan mereka, saya sangat mengalu-alukan kedatangan mereka untuk datang berjumpa dengan saya di office ni. Sebab apa saya suruh di office? Boleh je sebenarnya kalau kita nak berjumpa di luar lepas office hour, boleh. Saya boleh buat macam tu. Tapi kalau lagi baik, lagi cantik, lagi afdal kalau anda datang di koperasi, anda tengok. Baru anda tengok betul ke koperasi ni ada, betul ke nama pegawai Siti Melissa ni macam cakap depan anda ni memang ada di koperasi ni. Dia bukan orang individu yang tak apa-apa, tak mana-mana dekat luar sana. Anda boleh cek semua tu dengan cara macam mana anda datang tempat tu. Saya boleh bagi tahu anda map di mana, alamat di mana, anda boleh datang direct berjumpa dengan saya tanpa buat appointment pun tak apa. Saya tak ada masalah. Okey, itulah fungsinya. Bila anda dah datang, anda akan nampak, oh rupanya koperasi macam ni. Dan kebanyakan feedback untuk para pelanggan yang kali pertama berurusan dengan saya, dan mereka pun tak pernah kenal apakah koperasi Ukhuwah tu, tak pernah dengar. Dan bila mereka dengar cakap saya, mereka datang koperasi ni, mereka tak buat appointment. Ini kebanyakan, ini pengalaman yang saya dapat. Ni daripada live ni lah. Daripada live ni mereka datang, mereka jumpa dengan saya tanpa bagi tahu, tanpa buat appointment dengan saya. Mereka tengok, ya Allah puan, betul lah macam puan cakap dalam live tu, memang Ukhuwah ni memang besar. Cakap memang puan pun ada. Saya tengok memang inilah di koperasi Ukhuwah. Dah, saya percaya. Dia saya tanya okey ke tidak, percaya ke tak? Ya, percaya. Sekurang-kurangnya apa, kalau berlaku sesuatu pada saya, contohlah saya yang urus anda, kalau berlaku sesuatu pada saya, mungkinlah saya tak datang, ataupun saya MC, atau saya mungkin masuk hospital ke mungkin, okay? Apa yang berlaku, anda boleh datang kat sini terus sebab anda dah tahu tempat. Kebanyakan pelanggan-pelanggan yang mereka rasa mereka kena tipu adalah mereka tak tahu tempat tu dekat mana. Koperasi tu pun mereka tak pernah dengar, nak pergi tempat pun tak tahu. Ada yang tu, ada ejen dia bagi alamat koperasi tu, tempat tu tak wujud pun, tapi duit dah bagi ni kan, duit dah bagi, tapi tempat tu bila pergi, tempat tu tak wujud. Jadi cara macam mana
kalau apa-apa sebelum nak berusaha, ini nasihat saya sebelum anda ditipu, okey, untuk anda pengalaman anda sendiri pun, sebelum buat keputusan apa-apa, elok datang sini, tengok, search koperasi upah di mana, di Medan Tuanku. Okey, kita berhadapan, kita di Medan Tuanku ni ada Maybank Medan Tuanku, kita berhadapan dengan Maju Junction, kita berhadapan dengan Sogo Pertama, dekat sini kita. Kalau dulu kat sini belakang ni Jalan Tar ada kan, sekarang ni Pasar Malam Jalan Tar dah tak ada, tapi kita sebelah sini je. Okey, jadi anda nak cari kat sini memang senang, memang mudah. Cuma kalau anda datang kat Medan Tuanku ni, anda nak jumpa dengan saya, dia macam agak payah sikit. Sebab apa? Bukanlah payah mana, anda akan pening. Cakap, mana satu upah. Sebab bila anda pergi ke Medan Tuanku ni, anda akan dapat, itu upah sana ada upah sini, ada yang upah sana, puan kat upah yang mana satu. Itu kebanyakan feedback yang saya dapat. Jadi lebih baik anda datang terus. Tak kisahlah anda mungkin daripada Perak, saya pernah dapat Perak, saya dapat daripada Johor, saya dah dapat Penang. Yang last week saya dapat daripada Perak datang, tak beritahu saya, tak apa, terus datang, kata puan saya nak hantar borang. Rupanya borang tu saya dah postkan pada pelanggan tu di Perak. Bila dia dah siap, dia kata dia memang tujuan dia datang, dia nak tengok saya ni ada ke tidak. Tujuan dia nak datang, memanglah saya ada, saya tak ada masalah lah. Sebab apa? Saya bukannya ejen kat luar sana, saya bukannya ejen yang berdaftar, tidak. Tapi saya siapa? Saya staff koperasi kat sini, memang staff. Bila ramai tanya, puan memang betul ke puan staff sini? Ya, memang saya staff kat sini 14 tahun dah. Daripada zaman anak dara saya kerja sampai anak dah 4. Kalau tak anak saya dah 8 dah. Tapi Allah bagi 4 je anak. Kan, maksudnya anda datang cari saya jumpa di sini boleh. Tapi mungkin kalau anda malu-malu sebab ada pelanggan, ada je ramai je yang malu. Pula tu kalau ada masalah bankrupt, ada masalah saman kan, masalah sitos, mereka malu juga nak jumpa. Tak apa, it's okay. Macam mana kita nak berhubung, cara macam mana kita boleh by post. Kebanyakan para pelanggan saya ni di Sabah, Sarawak, di Johor, di Penang. Macam mana nak berurusan dengan mereka? Adakah mereka perlu datang ke ofis saya, atau adakah saya perlu datang ke ofis mereka? Tidak, kami hanya perlu postkan borang saja. Anda bagi alamat penuh, saya bagi borang pada mereka. Kan? Jadi bila dah dapat tu boleh post pada saya, ataupun kalau tak nak datang pun boleh. Macam mana boleh datang kalau tak nak post tu, kan? Dia tak ada masalah. Cuma saya nak highlightkan tentang full settlement overlap tadi. Tolonglah minta betul-betul. Memang kalau satu tempat tu mungkin sebulan, follow aja apa tempat tu cakap. Contoh koperasi upah kata dah masa 10 hari. 10 hari dapat full settlement. Tak apa, follow je. Dengar je cakap full settlement tu 10 hari dapat. Bila dah dapat tu, bagilah pada bank mana-mana anda nak pergi pun. Tak apa. Asalkan anda bila anda nak buat overlap tu, anda mengikut SOP yang standard, yang sebetulnya. Cara macam mana? Ni dia jawapan dia. Full settlement. Dapatkan full settlement ni, bolehlah pergi bank mana-mana, bolehlah pergi koperasi mana-mana nak pergi. Tapi kalau anda buat cara macam saya cakap awal-awal tadi kan, dengan cara dapatkan call saya, dapatkan baki, nombor IC, memanglah macam ni. Saya dekat koperasi ni mewakili 3 koperasi koperasi upah, koperasi Kobeta, koperasi Koputri. Ramai pelanggan setiap hari, ya Allah, saya banyak sangat call berkata-kata, saya, puan boleh tak tolong cekkan saya punya baki berapa, saya punya bulanan berapa. Saya dapat je tu, memang dapat. Daripada 3 koperasi ni, saya boleh tolong anda. Tetapi saya tak boleh tolong anda bila bab settlement. Settlement anda sebagai peminjam, anda kena minta sendiri, kan? Jadi bila kan contoh, kalau upah kata dalam masa 10 hari dapat full settlement tu, ikutlah 10 hari je lah dapat, kan? Kalau kata dapat ada satu tempat tu kata sebulan baru dapat settlement, follow lah baru sebulan je dapat. Tak apa, kita patient sikit, sabar sikit. Sebab kita memang nak buat benda tu, tapi kita nak buat tu ikut cara yang betul lah. Jangan macam tadi, setakat dapat baki, setakat dapatkan berapa bulanan dah boleh bagi terus pada bank rakyat terus tutup. Lepas tu setahun kemudian, contoh setahun ada yang kata 2 bulan, ada yang 3 bulan. Saya cek tu, kata marah saya, kenapa puan tak stopkan lagi potongan pinjaman saya, sebab saya dah bayar dah ni. Bila saya cek, rupa-rupanya kenapa bank tak bayar penuh pada kami. Bila kita cek, rupa-rupanya apa, tak minta pun settlement. Mereka bayar macam tu je. Tak boleh lah macam tu. Anda kena ingat, anda kena bayar loan pada koperasi. Koperasi ni pun ibarat macam bank juga. Dia bukanlah pinjaman individu yang bila kita pinjam kakak, pinjam mak, macam tu. Kalau kita pinjam kakak dengan mak pun, kita kena tulis juga hitam putih, Islam ajar. Lagi sikit. Jadinya untuk anda yang ada masalah, mungkin bankrupt, mungkin ada macam tadi Along, mungkin ada masalah situs, anda boleh je WhatsApp saya,
anda boleh je call, tak ada masalah. InsyaAllah Sabtu Ahad pun saya sedia menerima anda punya apa benda yang nak cakap tu, boleh. Anytime je boleh. Even kalau malam pun boleh, tak ada masalah. Okay. Okey, jadi insyaAllah kalau tak ada masalah kita berjumpa lagi hari Isnin, sebab kalau boleh kita live lah setiap hari Isnin sampai Jumaat kan, kalau boleh. Tapi kalau macam semalam beberapa hari lepas saya duduk sibuk dengan meeting, tengah-tengah baru nak live tu pula ada pula yang datang, saya tak boleh lah kan, saya kena dulukan yang datang pada saya tu. Jadinya saya harap hari ni sharing saya, pengalaman saya, apa yang saya tahu, saya sharing kepada anda, mudah-mudahan anda bagi tahu pada kawan-kawan anda, mereka pun dapat manfaat yang sama. Okey, sebab saya lah ni, saya tak dibayar pun. Okey, cuma ni saya nak share pada anda supaya anda tak kena melalui pengalaman yang ditipu oleh pelanggan-pelanggan lain. Okey, kita jumpa lagi hari Isnin. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.